Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barakatuh sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, insyaallah kita lambat sikit malam ni, ada masalah teknikal sikit. Handset dia kacau pula. Kacau pula handset. Tu bawah. Betul. Baik, kita lewat sikit malam ni. Kacau, handset dia kacau. Baik, kita tunggu kawan-kawan kita dulu. Sementara tunggu kita share, minta tuan-tuan share dulu. Sementara kita tunggu kawan-kawan kita masuk. Macam biasa kita akan tunggu sampai 20 lebih, 2-3 minit saja. Ada biasa standard 20 lebih kita akan mula. 20 lebih kita akan mula. InsyaAllah malam ni kita akan sambungan makna apa? Makna jual beli. Kita akan sambung makna jual beli. Semalam kita bahas satu item saja daripada 3 item ni kita nak bahas makna jual beli di sisi syariat. InsyaAllah malam ni kita akan sambung. Kita tunggu kawan kita dulu. Ada yang dah masuk. Sementara tunggu kawan-kawan, kita share dulu. Kita bantu share, mudah-mudahan ada manfaat untuk di luar sana. Kita tunggu dalam 2-3 orang lagi. Sementara itu kita share dulu. Baik, okey, kita tunggu lagi kawan-kawan kita. Ada yang dah masuk dah. Okay, 15. Okay, share Muhammad Ridwan. Okay, dah masuk. Kita tunggu lagi 2-3 orang, 20 lebih insyaAllah kita akan mula. 20 lebih kita akan mula malam ni. Kita habiskan malam ni makna jual beli. Malam ni kita akan settle, clearkan makna jual beli di sisi syariat. Kemudian besok insyaAllah kita akan fokus kepada syarat sah. Antara syarat yang penting yang kita akan mula, iaitu rukun jual beli ataupun syarat sah jual beli. Malam ni Abayub, okey. Malam ni muawadatin, okey. Ketua kelas. Malam ni muawadatin dan maliyatin insyaAllah. Kita habiskan malam ni 2 item lagi, iaitu muawadatin dan maliyatin. Kita huraian, berada di tajuk huraian makna jual beli di sisi syariat. Ada pun ringkas kita dah tahu. Kita akan sebut sekali lagi malam ni insyaAllah jual beli di sisi istilah syarat secara ringkas. Dan kita akan sambung pendetailan makna jual beli. Pendetailan makna jual beli. Ini antara benda yang basic supaya kita sebut jual beli, kita faham dan kita tergambar di minda kita apa dia jual beli. Itu yang paling penting. Apabila kita faham jual beli, kita ingat dia punya rukun dia, ataupun kita ingat makna dia, paling penting makna dia. Kerana makna itu meliputi rukun. Yang kita nak bahas malam ni, makna yang lengkap meliputi rukun jual beli. Makna yang lengkap
meliputi rukun jual beli. Baik, itu makna yang lengkap. Kalau makna ringkas, makna yang ringkas ni dia tidak meliputi ataupun tidak lengkap rukun jual beli. Dia tidak perfect rukun jual beli. Adapun yang kita nak bahas malam ni, makna yang detail, makna yang lebih lengkap, meliputi semua 5 ataupun 6 rukun jual beli. Apabila kita sebut jual beli, kita bukan tergambar di minda kita tukar menukar saja, tapi kita nak lebih detail daripada tu. Malam tadi akad, ya betul. Malam tadi kita dah set akad. Malam ni kita akan sambung balik tarikh jual beli. Kita akan tulis balik. Kita akan tulis balik dia punya makna jual beli dalam teks Arab ataupun dalam bahasa Arab. Baik, okey, 20 lebih kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Lebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan lipat kurniaannya memberi kekuatan kepada kita, memberi kesempatan kepada kita, memberi peluang kepada kita sepanjang kita berada di rumah, stay at home ini. Allah Ta'ala beri kesempatan kepada kita ataupun paling penting kekuatan kepada kita untuk kita memanfaatkan masa di rumah dengan mengisi majlis kuliah online dalam tajuk jual beli. Mudah-mudahan ada manfaat ataupun ada kita punya keberkatan, walaupun kita buat secara ringkas saja, kuliah online secara ringkas, tidak detail. Baik, kita akan terus tuan-tuan, malam ni sebagaimana kita janji, kita akan terus kepada sambungan makna jual beli di sisi syariat ataupun makna jual beli di sisi istilah. Ini yang kita nak faham. Bila kita sebut jual beli, tergambar di minda kita makna jual beli di sisi syariat, bukan jual beli di sisi bahasa, tetapi yang paling penting adalah di sisi syariat. Baik, ringkas kita dah sebut semalam, iaitu jual beli di sisi istilah fiqh ini seringkasnya menukar ataupun akad pertukaran harta ataupun akad pertukaran milik harta antara penjual dan pembeli. Itu dipanggil akad secara ringkas. Kita sebut secara ringkas dulu, kemudian kita akan detailkan sambungan yang kedua detail malam ni. Kalau kita nak faham secara ringkas, yang kata jual beli menurut syariat ini, akad pertukaran milik harta antara penjual dan pembeli berdasarkan persepahaman ataupun persetujuan ijab dan qabul, bertujuan untuk pertukaran milik pertukaran milik ain ataupun milik diri dan pertukaran milik manfaat secara berkekalan. Baik, itu makna itu dia merakumi dah. Walaupun kita sebut saja ringkas, tetapi dia sudah merakumi rukun-rukun di dalam jual beli. Itu yang kita kata makna tu nampak saja ringkas, tetapi sebenarnya dia dah detail meliputi rukun jual beli. Adapun yang paling ringkas, apabila sebut jual beli, kita panggil akad pertukaran harta dengan harta yang diizinkan oleh syarak. Itu akad yang paling ringkas. Apa nama ni? Makna jual beli paling ringkas. Akad pertukaran milik harta ataupun akad tukar menukar harta dengan harta yang lain yang diizinkan oleh syarak. Maknanya paling kita selalu sebut, kalau nak paling ringkas lagi, jual beli ni merujuk kepada tukar harta dengan harta. Barter, tukar harta dengan harta tu jual beli. Kena ubah mindset kita. Orang kita dia terlampau dah berkarat banyak sangat. Apabila dia kata jual beli itu lain, barter lain. Kalau tukar makanan dengan makanan, tukar makanan dengan buah, tukar makanan dengan beras, tukar beras dengan roti, tukar roti dengan telur, dia kata itu barter, bukan jual beli. Barter itu merujuk kepada muqabalah, merujuk kepada muawadatin, tukar menukar, itu barter dalam bahasa Inggeris. Oleh kerana kita berbiasa dengan ekonomi kapitalis secara konvensional, maka kita kata barter itu tukar barang dengan barang, tapi jual beli merujuk tukar duit dengan duit. Bukan.
Jual beli dalam Islam, tukar harta dengan harta. Barang tu harta, duit tu harta. Maka tukar harta dengan harta, dia merujuk kepada jual beli secara rekah. Itu paling rekah. Bila tukar benda dengan benda, tukar benda dengan duit, tukar barang dengan duit, tukar barang dengan barang, itu dia panggil jual beli yang paling rekah yang kita faham. Cuma kita nak detailkan, iaitu jual beli menurut syariat kita secara detailnya. Apa dia secara detail jual beli menurut syariat ini? Ulang sekali lagi supaya dia melekat di minda kita tanpa kita hafal. Tak perlu hafal, tapi kita ulang sehingga dia melekat dalam minda kita. Apa dia? Satu akad pertukaran milik. Semalam kita bahas akad pertukaran. Kita bahas semalam akad pertukaran malam ni. Satu akad pertukaran milik harta. Satu akad pertukaran milik harta antara penjual dan pembeli yang berlandaskan ijab dan qabul, bertujuan untuk perpindahan milik ain dan milik manfaat secara berkekalan. Itu secara bahasa Melayu. Baik, kita tengok pendetailan satu persatu. Yang kata akad tu apa dia? Yang kata pertukaran milik apa dia? Yang kata harta tu apa dia? Ada 3 item kita nak bahas pada malam ni, dan item keempat juga kita akan sebut, iaitu bertujuan pindah milik ain dan tujuan pindah milik manfaat. Kita akan sebut di akhir perbahasan bab makna jual beli. Baik. Kita akan sambung malam ni, iaitu perbahasan item yang kedua, aqdun muawadati. Sambungan aqdun muawadati. Kita akan sambung yang ketiga, maliyatin. Aqdun muawadatin maliyatin. Kita akan bahas satu. Malam ni yang kedua, yang ketiga malam. Yang keempat, yufidu. Ini pun kita akan bahas juga. Milka ainin. Ini kita akan letak di akhir. Baik. Semalam dah settle dah. Ini makna jual beli. Semalam settle aqdu. Settle akad semalam. Akad ni lahir apa dia semalam? Apabila kita sebut akad, iaitu ikatan. Akad ni dengan mana? Ikatan antara penjual dan pembeli. Maka lahirlah akad ini mesti ada penjual bai' dan mustari. Bai' dan mustari. Yang kedua, sirah. Kita sebut semalam ni kata akad. Ini paling penting dalam mazhab Syafi'i, akad. Setiap akad itu kita kena faham. Akad jual beli, akad tu apa dia? Jual beli tu apa dia? Akad pinjam meminjam, akad tu apa dia? Pinjam meminjam tu apa dia? Akad pajak buah di atas pokok, akad tu apa dia? Pajak apa dia? Akad hutan, akad apa dia? Hutan apa dia? Kena faham akad. Ini yang kita sebut semalam. Akad tu mesti ada bai' dan mustari. Kerana akad itu ikatan. Akdun ni simpul, asal dia simpulan. Simpulan ataupun ikatan. Nak terikat ni mesti ada dua benda, iaitu mesti ada penjual dan pembeli. Ikatan antara penjual dan pembeli. Dan pengikat dia yang kita sebut semalam, lafaz ijab qabul. Lafaz ijab dan qabul itu mesti ada lafaz ijab dan mesti ada lafaz qabul. Kalau ada lafaz satu saja ijab, qabul tak ada, maka dia tidak panggil akad. Yang kedua apa dia panggil? Sirah. Sirah ni dia merujuk kepada ijab qabul. Ijab dan qabul. Baik, settle semalam. Ini penting untuk kita faham yang kata akad ni. Akad ni kalau tak ada ijab qabul ataupun ada ijab saja qabul tak ada, dia tak panggil akad. Tak boleh terikat. Kerana nak mengikat antara dua orang ini diikat oleh lafaz ijab dan lafaz qabul. Contoh dia, saya jual barang ini dengan harga RM50. Itu lafaz ijab. Lafaz penyerahan milik. Manakala lafaz penerimaan milik qabul, mesti dia terima milik. Saya beli. Makna saya beli itu, saya terima milik barang ini dengan harga RM50. Kalaulah penjual ni kata saya jual, saya serahkan barang ini
serah milik barang ini dengan harga 50, tiba-tiba pembeli tak sebut kabul, maka tidak dinamakan akad, tak sempurna jual beli. Di atas qaul yang mu'tamad, tidak sempurna jual beli menurut mazhab al-Imam Syafi'i. Tak boleh kita nak beramal dengan jual beli menurut mazhab al-Imam Syafi'i kalau tidak ada ijab dan qabul. Kalau ada ijab saja, qabul tak ada, tak ikat. Tu kena faham ikat. Settle yang ni. Ini kena clear satu persatu. Baik, kita nak sambung pula. Ikatan ini akadnya akad apa? Akad pertukaran. Ni kita ni dulu, kita padam dia ni. Dah ini semalam dah sebut. Baik, kita nak sambung pula yang kedua. Ini pertama, ini kedua, maliatin ketiga, yufida bil ka'ini keempat, dan dari kelima lagi manfaatin kelima. Au manfaatin kelima ni, au manfaatin faatin, ini kelima. Ada 5 item yang kita kena faham satu persatu. Ini cara cara belajar, cara lama. Seluruh. Baik, yang kedua yang kita nak bahas, yang kedua adalah mu'awadati. Ini pertukaran. Mu'awadah. Mu'awadati. Jelas tak bila dalam ni? Jelas tak tulis hitam? Jelas. Boleh nampak hitam? Kalau nampak hitam kita tukar. Kita tukar warna biru, warna biru. Hitam jelas kat cuma biru lagi jelas. Biru lagi jelas? Boleh aja. Jelas juga. Baik, okay. Kalau tak jelas, kawan-kawan kita boleh respon dalam komen. Kalau tak jelas warna hitam, kita try guna warna hitam. Kalau tak apa jelas warna hitam, kita tukar balik warna biru. Baik, kita ulang sekali lagi. Yang kata akad ini ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Ikatan apa dia? Akad apa dia? Akad tukar menukar. Ni. Akad ini dia direct dua ni. Dia ada satu. Tapi oleh kerana kita nak bagi faham betul akad, kita hurai akad tu apa dia. Tapi ringkasnya kita tak hurai akad, kita tu muawadah. Kerana akad pertukaran. Muawadah ini akad pertukaran. Dia panggil akad apa dia di sini? Muawadah ini merujuk apa dia? Merujuk akad tamlik, akad pemilikan. Ni. Apabila disebut akdun muawadatin, akad pemilikan. Sebab tu kita terjemah akad pertukaran milik. Tu. Muawadatin ialah akad pertukaran milik. Akad pertukaran ni milik. Akad pertukaran milik ni muawadah. Dia panggil akdun tamlik. Muawadah ni akdun tamlik. Akad pertukaran ni, akad pertukaran milik ataupun akdun tamlik. Akdun tamlik ni ringkas dia dipanggil akad pemilikan. Kita sebut di awal kuliah siri pertama dulu. Akdun tamlik. Kenapa akdun tamlik? Kerana jual beli ni termasuk dalam prinsip akad yang pertama, itu akad tamlik, akad pemilikan. Akad pertukaran milik. Sebab tu di muawadatin maksud apa? Maksud akad pertukaran milik. Antara apa? Antara penjual dan pembeli. Akad pertukaran milik antara penjual dan pembeli. Muawadatin akad pertukaran milik antara penjual dan pembeli. Settle. Ini dipanggil akad muawadah ni, akad pertukaran milik antara penjual dan pembeli. Aqdun tamlik min janibil ba'i wal mushtari. Apa makna akad pertukaran milik antara penjual dan pembeli? Makna apa? Ni. Kita kena faham. Muawadatin maksud akad pertukaran milik antara penjual dan pembeli. Apa maksud akad pertukaran milik antara penjual dan pembeli? Penjual
memindah milik ataupun tukar milik. Penjual memindah milik ataupun tukar milik barang tu kepada pembeli. Ingat. Saya sebut sekali lagi, apa makna akad pertukaran milik antara penjual dan pembeli ni? Yang kata makna apa akad pertukaran milik antara penjual dan pembeli? Makna dia penjual. Penjual tu memindah milik barang kepada pembeli. Tu dipanggil akad tukaran milik, akad pindah milik. Penjual memindah milik barang kepada pembeli. Tu penjual memindah milik barang kepada pembeli. Tu makna akad pertukaran milik. Dan pembeli memindah milik harga ataupun price, harga kepada penjual. Baik, ringkasnya muawadatin ini akad pemilikan. Baik, akad pemilikan apa dia? Akad pertukaran milik antara penjual dan pembeli. Apa makna akad pertukaran milik antara penjual dan pembeli? Penjual ni dia nak pindah milik barang dia kepada pembeli. Dia nak jual apa dia? Nak jual beras. Maka beras milik dia ni dia nak pindah milik kepada pembeli, dan pembeli itu dia nak pindah milik price, nak pindah milik harga kepada penjual. Duit yang menjadi milik pembeli dia nak pindah kepada penjual. Itu makna akad pemilikan. Sebab tu muawadah, serah menyerah, tukar menukar. Apa yang tukar dia? Pembeli ataupun penjual menyerah milik barang kepada pembeli, dan pembeli ni memindah milik harga kepada penjual. Itu dipanggil tukar menukar. Penjual serah barang dia, serah milik, tu mana serah. Penjual menyerahkan milik barang dia kepada pembeli, dan pembeli menyerahkan milik price, milik duit dia kepada penjual. Tu dipanggil serah menyerah, tukar menukar. Settle. Apa tak faham? Yang ni tak faham ni, fokus kat lain Settle. Kita terpadam. Tu makna akad pemilikan. Dekah je. Akad pemilikan. Settle akad pemilikan. Kita mula tadi pukul berapa? 9.30 kan? Setengah jam 23 minit. Baik, settle. Dua dah settle. Pertama, akad kita dah tahu, ikatan penjual dan pembeli yang berlandaskan ijab dan qabul, dan muawadatin, iaitu akad pertukaran milik. Ni muawadah ni akad pertukaran milik antara penjual dan pembeli. Itu akad pertukaran milik dia panggil. Akad pertukaran milik antara penjual dan pembeli. Baik, muawadatin. Kita sebut sekali lagi muawadah. Yang kita sebut tadi dia akad pemilikan. Betul tak? Kita tulis ikut Melayu pula. Akad pemilikan, ataupun dipanggil dalam bahasa detailnya akad pertukaran milik. Akad pertukaran milik antara penjual dan pembeli. Baik, objek dia, benda yang nak akad tu apa dia? Ni lahir di sini. Lahir rukun yang kedua. Tak cukup 2 rukun lagi. Dia ada 6 rukun. Di sini dah lahir 4
Dia 6 semua ataupun 5. Dia lahir ni 2 rukun lagi di sini, muawadhah dengan maliyah. Jadi apa benda yang dia akad tu? Objek dia panggil. Objek yang dia nak tukar tu apa dia? Objek yang dia nak tukar tu ialah nama dia ni barang. Akad pemilikan antara penjual dan pembeli. Maka objek dia kita panggil objek kena pada barang dan harga. Jadi objek ni kita akan detail pada maliyah, harta. Tukar benda dengan benda. Dia jelas. Jadi tukar ni kita dah jelas. Tukar menukar ni kita panggil akad pemilikan. Maka objek itu kena kepada harta. Sekejap lagi. Kena kepada barang dan price. Tu dia panggil. Objek dia barang, mabik dan harga sama. Barang dan price, harga. Baik. Jadi yang barang dan harga ni kita akan jelas dalam yang ketiga. Settle. 2. Sambung yang ketiga. Yang ketiganya ialah akad tukar menukar. Tukar menukar apa dia? Maliyatin, iaitu harta. Tengok apa benda objek dia ni, barang ataupun harta. Objek dia ni kena kepada barang dan harga. Ataupun dia panggil apa dia? Dia panggil mabik dan saman. Mabik dan saman je lah dipanggil maliyah, dipanggil harta. Tukar harta dengan harta. Tukar barang dengan harga. Maka kita kena tahu maliyah, harta. Yang kita nak bahas ni ialah harta. Adapun rikah kita dah tahu. Rikah tu kita dah jelas, dah settle. Akad perpindahan milik antara penjual dan pembeli yang berlandaskan persetujuan ijab dan qabul. Ni lahirlah apa dia? Akan harta. Kalau nak ringkas lagi, akad pertukaran harta dengan harta yang lain antara penjual dan pembeli berasaskan ijab dan qabul. Paling asas. Buat laku manapun janji lengkap 6 rukun. Maka lahirlah. Di sini 2 rukun, di sini dah 4 rukun, di sini lahirlah 2 rukun lagi, jadi 6 rukun. Baik. Maliyatin yang ketiga. Maliyatin. Maliyatin ni dia panggil harta. Ni. Tu akad ni yang nak nama jual beli ni, akad pertukaran milik antara penjual dan pembeli ni. Pertukaran milik apa? Pertukaran milik harta. Akad pertukaran milik harta dengan harta yang lain. Kena faham apa dia maliyah, apa dia harta. Kena faham apa dia harta. Baik. Harta tu apa dia? Jadi yang paling penting, kita dah sebut dalam prinsip yang pertama dulu, asas saja. Malam ni kita detailkan yang kata harta. Dan lagi detail apabila kita masuk syarat sah barang yang diakad. Ada 5 syarat. Syarat sah barang yang diakad ni ada 5. Nanti kita akan detailkan. Baik, maliyah ni kita nak tahu. Maliyah harta di sisi syarat. Kita nak tahu ciri ataupun syarat, boleh nama juga syarat harta. Jadi ciri dan syarat harta dalam mazhab Imam Syafi'i. Nak dinamakan harta yang kita nak tukar, penjual barang, pembeli, price, dua ni kita nak tukar ni, kedua-dua mesti dikategorikan harta di sisi agama dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka kita kena tahu apa ciri harta yang diklasifikasikan dalam mazhab kita. Mazhab Hanafi lain, mazhab Maliki lain. Harta, ciri-ciri dan syarat-syarat harta dalam mazhab kita. Ni kena faham. Kalau kita nak tukar ni harta dengan harta. Kalau kita tukar baju dengan duit, tak nama tukar. Tak boleh tukar.
Faham tak? Ni kena tahu harta tu apa dia. Maka kita nak bahas malam ni ciri dan syarat harta ni ada berapa ciri. Berapa syarat harta? Berapa ciri nak nama harta dalam mazhab Imam Syafi'i? Ada berapa? Itu kita nak sebut. Secara ringkas. Baik, yang pertama, ciri pertama, yang kata ciri harta yang pertama, nak dinamakan harta di sisi Imam Syafi'i, baru boleh tukar. Kalau tak nama harta di sisi Imam Syafi'i, tak boleh tukar. Pertamanya, apa dia pertama, ingat tak? Tak ingat ulang ni? Kita dah ulang dah kan? Adik tak mengajar lagi? Buat alasan adik ni. Baik, yang pertamanya boleh dimiliki ataupun sah dimiliki. Pertama, sah dimiliki. Dia panggil apa dia? Dia panggil boleh, mungkin dimiliki. Mungkin dimiliki. Dia panggil ma yumkinu tasarruf. Baik, itu dia panggil sah dimiliki. Sah milik dia panggil. Kalau benda yang tak sah milik, maka tidak dinamakan harta. Kita dah sebut di awal dulu, benda yang sah milik, apabila dia sah milik, maka dia sah tasarruf. Pada benda yang sah milik dan sah tasarruf. Tasarruf ni apa? Sah urus, sah guna. Sah dimilik. Benda yang sah milik, tu dia panggil harta. Apa dia benda yang sah milik? Iaitu tiap-tiap benda yang suci. Ini kita dah bahas. Benda suci. Adapun najis tak sah milik, maka najis tidak termasuk harta di dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Kerana apa? Kerana najis ini tidak sah dimiliki. Kenapa tak sah milik? Kerana perkara yang sah milik ini salah satunya ialah mesti suci. Salah satunya ialah mesti suci. Yang kedua, kita sebut dua ciri. Nanti detailnya akan kita sebut dalam ma'qudun alaih. Baik, yang kedua. Yang kedua apa? Yang kedua ni ialah harta ni, ciri yang kedua, mempunyai nilai. Mempunyai nilai di sisi syariat, mempunyai nilai di sisi syarak. Di sisi syarak. Mempunyai nilai di sisi syarak. Tu. Baik, ini dua ciri untuk dinamakan harta. Bukan semua benda ni ada nilai di sisi syarak, tidak. Bukan semua benda ada nilai di sisi syarak. Baik, tengok. Syarat pertama, sah dimiliki. Syarat yang kedua, mempunyai nilai di sisi syarak. Ada benda-benda yang ada nilai di sisi syarak, dan ada benda yang tidak ada nilai di sisi syarak. Walaupun di sisi kita ada nilai, tetapi di sisi syarak dia tidak ada nilai. Dan kita kena ingat, pertama, sah dimiliki dan sah tasarruf, boleh guna. Yang kedua, ciri harta yang kedua, mempunyai nilai di sisi syarak. Bukan semua benda yang kita milik tapi ada nilai. Ini kena ingat. Ini nanti dah detail dalam ma'qudun alaih. Cara benda yang kita nak jual dan harga yang kita nak tukarkan. Syarat benda yang penjual nak jual dan syarat harga yang pembeli nak tukarkan. Dia ada syarat dia, detail. Kita akan bahas, ada 5 syarat. Sepintas lalu kita sebut dulu. Maliyah. Maliyah ni dua benda, iaitu benda dengan harga. Maliyah. Barang
dan price. Ini termasuk harta. Barang mesti masuk di kategori harta, price juga, harga juga mesti termasuk dalam kategori harta. Maka secara umum nak dinamakan harta ini mesti syarat pertama, ciri pertama, dia sah dimiliki, dia boleh milik. Kalau benda yang tak boleh milik seperti benda yang najis, tak boleh dimilik, maka tidak termasuk harta, tidak boleh dijual. Yang kedua, ciri yang kedua, mempunyai nilai di sisi syarak. Dan kita kena ingat, bukan semua benda yang ada nilai di sisi syarak, dan bukan semua benda yang boleh dimiliki, bukan semua benda yang boleh dimiliki ada nilai di sisi syarak. Terkadang benda tu boleh milik, syarak bagi kita milik kerana dia suci, boleh milik, tetapi dia tidak ada nilai di sisi syarak, tak boleh jual beli walaupun benda tu boleh milik. Sebab tu syarat kedua ni kena cukup. Kalau benda boleh milik saja, benda suci, auto kita boleh angkat jual beli. Tak. Ada benda yang boleh milik tetapi dia tidak ada nilai di sisi syarak, tidak bernilai di sisi syarak, maka tidak boleh dijual. Apa contoh dia? Sekejap kita bagi contoh. Maka kita nak jelas dulu, sementara sebelum kita bagi contoh, kita nak jelas apa dia? Kita nak jelas benda yang tidak ada nilai. Kenapa? Kerana sah. Tiap-tiap benda yang boleh dimiliki, bukan semua tiap-tiap benda yang boleh dimiliki ada nilai. Kerana ada benda yang tidak ada nilai di sisi syarak, walaupun dia boleh dimiliki, tak boleh dijual beli. Kena tahu apa benda yang tidak bernilai. Faham tak? Kita sebut di sini. Baik, kita sebut di sini benda yang bernilai, benda yang tidak bernilai. Ni ciri ni kita padan boleh? Baik, ciri ni kita padan. Nanti ambil yuk tulis dalam ruangan komen. Okey, settle. Kita dah tahu dua ciri untuk dinamakan harta, dan kita nak tahu ciri yang kedua itu dia mesti ada nilai. Kita nak tahu ada benda yang tidak ada nilai. Kita kena kenal benda yang tidak ada nilai. Ni. Benda yang tidak ada nilai. Benda yang tidak ada nilai di sisi syarak tidak boleh dijual beli. Ini antara benda yang asas yang kita akan bahas detail dalam 5 syarat sah barang yang kita nak jual dan kita nak beli. Itu 5 syarat sah yang kita akan bahas. Ini umum saja kita sebut. Jadi benda yang tidak ada nilai ini tidak boleh dijual beli, kerana dia tidak dinamakan harta. Sedangkan kita nak jual beli ini benda, tiap-tiap benda yang dikategorikan oleh syarat harta. Maka nak nama harta mesti ada 2 syarat. Syarat pertama, dia boleh dimiliki, iaitu benda suci. Syarat keduanya, dia ada nilai. Kalau benda tu tidak ada nilai, maka tidak termasuk harta. Kalau benda tu tidak ada nilai, dia tidak termasuk harta. Kita nak tahu benda yang tidak ada nilai, yang tidak boleh dijual beli, maka ada beberapa sebab yang tidak ada nilai. Dia panggil sebab tidak ada nilai. Kenapa tidak ada nilai? Pertama, sebab dia kenapa tidak bernilai? Ni benda yang tidak ada nilai. Kita bagi sebab. Pertama, dengan sebab tidak ada manfaat di sisi syarak. Benda yang tidak ada nilai, kenapa dia tidak ada nilai? Benda tu tidak ada nilai, tidak boleh dinamakan harta. Kerana harta ini tiap-tiap benda yang mutamawal, tiap-tiap harta yang ada nilai, tiap-tiap benda yang diberi nilai oleh Allah Ta'ala boleh dinamakan harta. Tapi kalau benda yang tidak ada manfaat, maka tidak ada nilai.
Baik, kita akan bahas detail syarat sah. Syarat sah barang yang nak dijual mesti barang itu suci. Yang kedua, mesti barang itu ada manfaat. Ni tidak ada manfaat di sisi syarak. Di sisi syarak. Benda yang tidak ada nilai. Apa dia sebab yang tidak ada nilai? Kenapa dia tidak ada nilai? Pertama ni, kerana dia tidak ada manfaat di sisi syarak. Benda yang tidak ada manfaat di sisi syarak, maka tidak boleh akad jual beli. Kenapa dia tidak boleh akad jual beli? Kerana dia tidak termasuk dalam harta. Sedangkan kita nak akad jual beli ni, iaitu pertukaran milik harta dengan harta. Harta penjual dengan harta pembeli. Sedangkan benda yang kita nak jual ni, benda yang kita nak beli ni, dia tidak termasuk harta. Kenapa? Kerana benda itu tidak ada manfaat di sisi syarak. Tidak ada kegunaan di sisi syarak. Syarak tidak menganggap benda itu ada benefit, ada manfaat, walaupun manusia anggap ada manfaat. Walaupun manusia anggap benda itu ada manfaat. Benda manusia, kalau tanya manusia anggap dia kata di sisi kami benda ni ada manfaat. Tetapi di sisi syariat benda itu tidak ada manfaat. Apa contoh dia? Detail kita akan bahas dalam tajuk. Contoh dia yang pertama, benda yang tidak ada manfaat di sisi syarak, walaupun di sisi manusia kata ada manfaat. Contoh dia, alat muzik. Alat muzik ini walaupun ada manfaat di sisi manusia, maka di sisi syarak tidak menganggap alat muzik ini ada manfaat. Sebab tu tidak sah kita beli alat muzik. Apa saja alat muzik, melainkan yang tidak ada khilafnya, iaitu kompan. Itu tidak ada khilaf. Semua tidak ada mana-mana ulama yang mengatakan haram kompan, tidak ada. Itu yang tidak ada khilaf. Baik. Alat muzik tidak sah dijual beli. Kenapa tidak sah dijual beli? Kerana ada manfaat di sisi manusia, tetapi dia tidak ada manfaat di sisi syariat, di sisi agama. Sebab tu tak sah beli gitar, tak sah beli biola, tak sah beli surulin. Kerana dia tidak termasuk harta. Dan nak jual beli ni kena harta. Kalaulah bukan harta, maka tidak sah kita akad jual beli. Kalau bukan harta. Baik, settle. Contoh yang kedua. Pertama, alat muzik tak sah. Kerana alat muzik bukan harta. Sebab itulah kalau pecah alat muzik, kita terpegang, terjatuh, pecah alat muzik, rosak alat muzik, maka tak wajib dhaman, tak wajib ganti. Hukum syarak tak wajib. Hukum dunia wajib. Hukum syarak tak wajib ganti, kan dia tidak termasuk di dalam harta. Tidak ada nilai di sisi syariat, tak sah dijual beli. Contoh yang kedua, binatang. Banyak jenis binatang liar, binatang buas di hutan, tidak sah dijual beli sekiranya tidak ada manfaat di sisi syarak. Contoh binatang buah yang tidak sah dijual beli apa dia? Contoh harimau. Harimau ni tidak sah dijual beli. Harimau tidak sah dijual beli. Kenapa? Kerana dia tidak ada manfaat di sisi syarak. Melainkan kata ulama dalam kitab I'anatul Talibin ataupun dalam kitab Matla'ul Badrain, melainkan ada manfaat kepada manusia. Apa dia manfaat dia? Seperti citah ataupun harimau harimau bintang. Seperti harimau bintang ini, citah ini, kegunaan untuk manusianya, manfaat untuk manusia, boleh berburu. Kita latih dia sehingga pandai berburu. Latih dia ni sehingga boleh berburu. Maka ada kegunaan untuk manusia. Apabila ada kegunaan untuk manusia, sah kita jual. Tapi kalau tidak ada kegunaan, maka tidak sah. Ni detailnya dalam syarat. Jenis-jenis binatang apa lagi yang boleh jual beli atau yang tak sah jual beli. Ni nanti akan bahas dalam kitab, dalam syarat sah. Banyak orang ini jual beli hari ni. Dia kata nak bela, maka semata-mata hobi dia nak bela di rumah,
tidak ada kegunaan lain, hanya semata-mata hobi nak bela, maka tidak diluluskan oleh syarak. Tidak diluluskan oleh syarak. Syarak tak anggap manfaat. Settle. Contoh yang habis settle. 2 contoh cukup. Baik. Benda yang tidak ada nilai, pertamanya tidak ada manfaat di sisi syarak. Apabila tidak ada manfaat di sisi syarak, syarak tidak anggap dia itu bernilai. Yang kedua apa? Sebab yang kedua, yang kata benda yang tidak ada nilai, yang tidak sah diangkat jual beli. Yang keduanya apa dia? Yang keduanya benda tu bahaya. Benda tu barang yang bahaya ataupun benda yang bahaya. Maka tiap-tiap benda yang berbahaya kepada manusia, mudarat kepada manusia, maka dia tidak sah dijual beli. Kerana dia tidak ada manfaat kepada manusia. Ini dah ada disebut dalam kitab Mata'ul Badarain pada sebut, kitab I'anatul Talibin pada sebut, banyak kitab-kitab lain pun sebut ciri barang yang syarat, barang dan harga yang sah dijual beli, antaranya mesti ada manfaat. Kalau barang tu, benda tu tidak ada manfaat, maka tidak boleh dijual beli. Antaranya benda yang tidak ada manfaat di sisi syarak, antara sebab dia ialah bahaya. Bahaya kepada nyawa manusia. Dia bahaya kepada nyawa manusia. Apa contoh bahaya kepada nyawa manusia? Dia disebut dalam kitab Matlaq dia sebut racun. Maka murad kepada racun ni, kata Tok Guru, bukan racun untuk bunuh untuk bunuh pokok kayu. Ini maksud dia racun yang berbahaya, yang boleh membunuh manusia. Itu tidak sah dijual beli. Tapi kalau racun pokok kayu, kita nak racun kebun kita, tu maka sah jual beli. Kerana kita nak racun pokok kayu, bukan nak racun orang. Adapun bahaya kepada nyawa orang ni seperti racun yang disebut dalam kitab, tak sah. Lagi pula bahaya apa dia? Binatang yang berbahaya ada. Binatang yang berbisa. Binatang yang berbisa ini dalam mazhab Imam Syafi'i seperti ular, termasuk dalam senarai Al-Khamsul Fawasikhi, 5 jenis binatang yang tidak boleh dimilik dan tidak boleh dipindah kuasa. Ada 5. Salah satunya ialah ular. Binatang yang berbahaya. Ular ni dia termasuk binatang yang berbahaya, walaupun dia ini kita kata dia ni jinak, dia tak patut kita, tak bahaya pada kita, tapi spesies dia ni spesies yang berbahaya, maka tidak sah dijual beli, tidak sah dipindah milik. Tidak sah dipindah milik dan tidak sah dipindah kuasa. Naqlul liat pun tak boleh. Walaupun hobi dia membela ular, maka tidak sah jual beli. Dalam mazhab Imam Syafi'i, qaul mu'tamad, wajib dia lepaskan ular. Kerana ular ini antara barang yang tidak dibenarkan milik oleh syarak dan tidak dibenarkan pindah kuasa oleh syarak. Bahkan dia termasuk binatang yang tidak dibenarkan milik dan tidak dibenarkan untuk mengurus. Lepas tu wajib dilepaskan. Haram. Qaul yang mu'tamad mazhab Syafi'i, haram dia memiliki ular dan dia mengurus ataupun memindah milik. Memindah, bukan pindah milik, pindah kuasa mengurus. Baik, settle. Tu kena tahu. Main beda je. Minat ular, beli ular. Tengok hobi dia bela kucing, beli kucing. Akak jual beli pula tu kucing. Sah ke tidak sah? Orang tanya, lepas tu dia tanya balik, kenapa pula? Dia kata tak boleh. Dia pandai tanya pula. Macam tu, kita kata sah ke tak jual beli kucing ni? Dia kata ini hobi saya. Tak kira lah hobi tak hobi. Kira syarak dulu. Dahulukan syarak daripada hobi. Memang boleh lah kita nak beli kucing, kita nak pelihara kucing boleh. Tapi isu yang kita nak cerita, pastikan kita nak ambil kucing tu menggunakan akad apa dia. Dia binatang yang dibela oleh Nabi. Ya, tahu. Tetapi nak milik dia, ada cara dia. Syarak tidak membenarkan pindah milik melalui akad jual beli. Kenapa? Kerana kucing ni tidak termasuk benda yang ada nilai di sisi syarak. Dia tidak termasuk harta, kerana dia tidak ada manfaat. Melainkan disebut dalam kitab I'anah, disebut dalam kitab Matlaq,
melainkan kucing kita ni pandai untuk berburu ataupun pandai untuk menangkap tikus. Kita beli hak pandai, bukan beli hak tak pandai baru nak ajar. Bukan. Hak terlatih, ada manfaat dia, baru sah akak jual beli. Tapi semata-mata beli hanya untuk hobi kita bela di rumah saja, macam kucing yang hak luar tu, hak comel tu, kucing yang hak bakar farsi, bakar apa lagi hak comel-comel tu, hak bulu dia 2-3 inci. Tengok kucing, tengok tikus dia lari. Bukan tikus lari kat dia, dia lari ke tikus. Tu tak boleh pakai apa. Bukan ada manfaat apa, manfaat untuk tidur manfaat untuk buat tidur dengan dia. Buat dekat tidur dengan dia. Tidur sekali dengan kucing. Kucing berok sekali, dia tandas dia juga. Dia berok kat situ, kucing dia berok kat situ. Dia kecing kat situ, kucing dia pun kecing, tandas yang sama. Dia mandi di bilik mandi, kucing dia beli mandi bilik mandi dia juga. Tak ada manfaat apa dia. Maka tak sah jual beli kalau tak ada manfaat apa. Tapi dia nak juga. Nak juga, kena akad lain. Agak-agak nak akad apa? Asyik. Kalau nak beli kucing lah, nak akad apa? Tak payah nak kucing. Hebah habis sawak, boleh guna lagi. Akad apa? Banyak boleh guna. Akad apa lagi selain daripada hebah habis sawak? Boleh nak kuliah boleh tak? Pindah kuasa menguru, boleh? Boleh juga. Boleh. Lagi nak akad apa lagi? Selain daripada hebah sawak, nakluliat lagi? Jangan akad jual beli, tak boleh. Dia boleh milik, tapi jangan milik dengan jual beli. Kita hebah, kita ambil kucing, lepas tu hebah duit kat dia, boleh? Hebah bukan bisawak, hebah semata-mata hebah. Dia panggil hebah zatul arkan. Boleh, tapi hebah bisawak paling praktis. Settle. Yang ketiga, nilai ciri nilai. Benda yang tidak ada nilai yang ketiga, kerana apa? Kerana sedikit. Dia ada 3 semua. Settle. Benda yang tidak ada nilai di sisi syarak, yang ketiganya kena dengan sebab sedikit. Ini pun banyak berlaku ni. Dia sebab sedikit ni, benda tu kecil, benda tu sedikit. Seperti apa benda sedikit? Seperti 2 biji beras, 2 biji gandum, 2 biji buah kurma, 2 biji buah kurma besar, 2 biji buah apa tu? Buah kismis, buah zabib, 2 biji buah zabib, 2 biji buah kismis, samalah. 2 biji buah anggur. Kita sebiji je kita nak buah anggur. Nak try dulu, nak beli dulu baru kita nak makan. Maka tak boleh jual beli benda yang sedikit kerana dia tidak ada nilai, walaupun dia boleh milik. Ini kita cerita tadi. Contoh ni 2 biji beras ataupun 2 biji anggur. Benda ni sedikit, maka benda ni suci, dia boleh milik, tetapi dia tidak ada nilai, dia tidak boleh akad jual beli. Kenapa tidak ada nilai? Kerana tiap-tiap benda sedikit di sisi syarak, maka dia tidak ada nilai walaupun dia boleh milik. Maka dia boleh milik ni tidak boleh milik dengan jual beli, boleh milik dengan cara lain. Boleh milik melalui apa? Boleh milik melalui hebah, boleh milik melalui hadiah, boleh milik melalui sedekah, tetapi dia tidak boleh milik melalui jual beli. Tak sah. Kenapa? Kerana syarat jual beli lebih ketat daripada sedekah, daripada hadiah, daripada hebah. Kerana jual beli, benda yang nak dijual beli mesti ada nilai. Dan benda yang ada nilai sedikit, benda tak ada nilai, kena banyak baru benda ada nilai. Kalau beras setengah gram 10 gram beras ni 500 gram, ya. 300 gram, ya, sedikit. Yang tu banyak. Boleh. Faham tak? Kalau 2-3 biji saja, kalau segenggam pun boleh dah. Ni 2-3 biji saja nak try, tak boleh. Macam kita pergi di pasar malam, kita nak try dulu. Kita nak beli anggur ni, kita cakap dekat penjual ni, kita kata, "Baik, boleh tak saya nak try dulu sebiji?" Saya nak beli dulu sebiji, dan nak jual berapa? Saya nak beli, nak try dulu. Kalau manis saya nak beli, kalau masam saya tak nak beli. Dia kata boleh lah sebiji, bayarlah berapa pun. Dia kata bayar RM1 tak apa sebiji, bayar 5% tak apa sebiji.
bayar 20 sen, tak apa sebiji, kena tetaplah, jangan main tak apa. Kalau nak 20 sen, 20 sen. Maka tidak sah jual 2 biji anggur, tak sah. Kerana sedikit. Tapi boleh dimilik dengan cara lain. Dengan cara apa? Dengan cara heboh. Cara dia kena minta izin dulu. Abang, heboh kat saya 2 biji. Abang, heboh kat saya 2 biji anggur, saya nak try dulu. Itu cara yang sebenar dalam Islam. Bukan main bedah dulu, ni gomo dulu, tera dulu, tak minta izin. Oh, mani bah, oh main 2 kilo, mani tera dia bedah dulu, minta izin dulu. Melainkan dah ada qarinah, ada penanda, kita tahu bahawa dia membenarkan untuk kita makan, try, dia benar untuk tertry. Dia mungkin dia tulis ke, sila cuba dulu sebelum beli. Itu tak perlu minta izin. Ataupun dia lafaz, try dulu bang, try dulu, ambil sebiji. Tu makna dia heboh dulu. Tapi senyap dia tak kata apa, dan tidak ada qarinah, tidak ada tanda bahawa dia membenarkan untuk kita makan, haram kata kita ambil sebiji makan baru nak beli. Haram. Ni perangai orang, setengah orang ni pergi pasar malam, dia akan banyak mengerjakan benda haram apabila tidak ada ilmu muamalah. Tak ada ilmu muamalah ni, dia akan pasti dah dia akan melakukan pekerjaan yang haram yang menyalahi dengan syariat, syariat agama. Itu penting ilmu muamalah apabila berurusan dengan harta benda orang lain. Settle sedikit. Dia ada kaedah dia, nanti detailnya kita akan bagi. Baik. Dah lewat lah. Settle yang ketiga. Maka kita nak sambung yang terakhir. Kita habis malam ni. Milka aini. Dah settle dah 2 dah. Jadi kesimpulan kita dah settle 3 benda malam ni. 3 benda inilah lahirnya rukun jual beli. Ni akad pertukaran milik harta antara penjual dan pembeli yang berlandaskan persetujuan dengan lafaz persetujuan lafaz ijab dan qabul. Baru masuk yufidu milka aini, bertujuan untuk memiliki ain. Bertujuan untuk memiliki diri benda. Ni kita nak faham pula yang terakhir. Yang keempat. Yang keempat, yufidu milka aini. Apa dia? Maksud dia? Maksud dia akad pemilikan ni, akad milik ni, akad milik di atas ni, dia sebut ni akad pertukaran. Dia tak sebut milik. Akad pertukaran milik. Dia sebut balik di bawah ni, tujuan dia ialah yufidu dengan makna yaqtadi. Yufidu milka aini ay yaqtadi milka aini. Bertujuan untuk perpindahan milik, untuk perpindahan ataupun pertukaran, perpindahan milik. Baik. Perpindahan milik ain, milik benda. Yang kita nak bahas malam ni, nombor 4 ni, ialah kita nak bahas benda. Perpindahan benda ataupun harta. Kita nak bahas, dia panggil apa dia? Dia panggil pemilikan benda. Ain. Ain ni mana benda, harta tu. Benda. Dia panggil ain ni merujuk kepada benda. Pemilikan benda ataupun harta. Ataupun diri tu ya. Benda ni dia panggil diri harta. Diri harta. Jadi milik ni dia berbeza. Sama ada pertukaran milik harta bertujuan tukar milik ni, milik apa dia? Milik ain, milik benda harta ataupun milik manfaat. Dua benda berbeza. Tapi kedua-dua nama jual beli. Milik kita nak milik benda harta itu, diri harta tu kita nak milik, nama jual beli. Ataupun kita nak milik manfaat, kita milik benefit, nama jual beli juga. Hakikat jual beli, cuma nama dia sewa. Ni tu milka aini atau manfaatin. Manfaatin merujuk kepada sewa. Baik, kita ulang sekali lagi. Yufidu milka aini, bertujuan untuk perpindahan milik ni, iaitu pindah milik diri harta, benda ataupun diri harta.
Kita nak pindah milik diri harta ataupun manfaat sekejap lagi. Kita settle diri harta dulu. Kita settle ain dulu. Diri harta. Baik, diri harta ni, ia disebut ain ni, ada dua ain. Ada dua ain. Bentuk harta ni ada dua. Maksud apa? Apabila kita sebut benda, diri harta, ain ni dalam bahasa Arab dia panggil ainun, ain. Diri harta. Ni dia panggil, kita nak beli marker pen. Ni pen ni dia panggil ain, diri harta. Pada ini kita nak beli pen ni, inilah dia diri harta. Ain. Diri harta. Kita nak beli kopiah. Kopiah satu ni harga RM20. Maka ain dia, diri harta kita nak beli ialah kopiah. Harga dia RM20. Jadi apabila kita sebut ain, diri harta ada dalam dua bentuk. Pertamanya bentuk diri dia. Dia panggil ainun muayyanun. Kita kena buat dalam bahasa Arab. Bahasa Melayu dia panggil apa ainun muayyanun? Dia panggil diri lah, ainun muayyanun. Kita sebut, kita buat dua-dua Baik, kita nak bagi nampak molek sikit. Baik. Jadi ain ni ataupun dia panggil diri harta ni, kita panggil diri tadi. Baik, ain ni, harta, ain ni dia, secara umumnya dia panggil benda. Baik, ada bentuk dia dua bentuk. Pertama dia panggil ainun muayyanun. Ainun muayyanun. Ini bentuk yang pertama. Apa dia muayyanun ni? Ainun benda, muayyanun yang tertentu. Maknanya harta yang tertentu, diri, ada diri. Jadi bahasa kita panggil dirilah, mudah, diri harta. Diri harta. Ni pertama, dia ada dua bentuk benda ni. Benda yang kita nak tukar ni ada dua bentuk. Pertamanya diri harta. Ni kita nak tukar kopiah, ada ain. Kopiah dengan duit, dua-dua nampak. Dua-dua ainun muayyanun. Ada. Ini dia panggil bai'un ainun muayyanun. Ada yang kedua. Ni pertama, ni kedua. Ada yang kedua dia panggil apa dia? Ainun fi zimmah. Ainun fi zimmah. Bukan silap. Bukan ainun fi zimmah. Ainun dain dulu. Makna ainun dain ni ainun fi zimmah. Ainun dain. Yang kedua ni ainun dain. Apa dia? Bahasa kita dia panggil hutang. Ni detail lah. Kalau biasanya kalau kita sebut reka, benda ni merujuk pada benda ni ainun muayyanun lah, diri harta. Kita nak tukar ni benda yang ada, ada diri. Jual beli ni benda ada diri. Tetapi nama jual beli juga ada benda yang tidak ada diri. Dia panggil apa ni? Ainun dain ni dia panggil ainun fi zimmah. Dia panggil bai'un dain, jual beli hutang. Bai'un dain. Kita akan bahas jual beli ni, ada jual beli muayyanun. Jual beli muayyanun ni jual beli tunai. Jual beli tunai, jual beli yang ada benda, ada harga dan ada mabi'. Ada jual beli yang kedua, ain yang kedua, benda juga. Tapi benda tak nampak. Iaitu dia panggil ainud dain, iaitu jual beli hutang. Apa dia jual beli hutang? Makna hutang ni apa? Kita akan bahas dalam jual beli hutang. Bukan berhutang, jual beli hutang, jual beli secara hutang. Kita bagi barang kepada dia, tetapi duit dia tak bagi. Kita pergi ke kedai kopi, kita pergi ke kedai Pak Wahab,
Dia kata pangahap, saya ni nak beras 10 kilo boleh? Boleh. Tapi boleh tak saya nak dain, saya nak hutan dulu. Hutan apa? Bukan hutan price. Harga saya tak boleh bayar lagi. Bukan hutan beras tu, beras tak bagi dah, hutan price. Price saya tak bayar. Harga saya tak bayar, saya tak ada duit lagi. Boleh tak saya nak hutan beras? Bukan berhutan beras, jual beli hutan. Berhutan lain, berhutan beras lain. Ni jual beli hutan. Baik fi zimmah dia panggil. Kalau berhutan beras, tu lain. Ni dak dia nak berlaku data akad jual beli beras tu, dia tak nak berhutan. Dia tak nak berhutan beras, tapi dia nak jual beli berhutan beras. Tu beza tu dengan pening. Kalau pening mula-mula ni standard lah. Jual beli berhutan ni macam mana? Dia kata pangahap, saya ni beras habis putus ni. Duit pun tak ada ni. Seminggu dah tak boleh keluar rumah, tak kerja dah. Duit tak masuk. Boleh tak saya nak berhutan beras 20 kilo? Harga berapa pangah? Dia kata harga 20 kilo ni RM60. Saya tak ada duit RM60. Saya nak berhutan, boleh tak? 2 minggu lagi saya bayar. Boleh. Maka pangahap kata inilah beras 20 kilo dengan harga RM60 secara hutan. Apa makna secara hutan? Kita tak bayar lagi RM60, duit tak bayar. Maka duit RM60 tu tak nampak lah. Nampak tak duit RM60? Tak nampak lah, tak ada. Tetapi menjadi tanggungjawab. Ni makna jual beli hutan tu. Yang kata jual beli hutan tu apa dia? Jadi hutan tu dia menjadi tanggungjawab ataupun kewajipan ke atas orang yang berhutan tu, orang yang membeli secara hutan itu, untuk membayar tanggungan tu. Dia panggil fi zimmah tu. Tanggungan atas orang, atas pemihutan, atas orang yang berhutan tu untuk nak bayar. Maka jual beli ni dia termasuk ain juga, termasuk benda. Cuma benda tak nampak kerana dia tak bayar. Ingat, ain juga. Peras itu dia tak bayar, tak nampak. Kita hanya tukar apa? Kita hanya tukar penjual bagi beras kepada kita dan kita tak bagi duit pada dia. Tak nampak duit tu. Tapi dalam tanggungan kita, dalam tanggungjawab kita, menjadi kewajipan kita untuk membayar hutan itu. Maka dikira ain juga. Dikira benda juga. Bukan saja ain wa ayyanu, hak nampak di benda. Hak tak nampak pun. Jadi bai'un dain ini ataupun bai'un fi zimmah ini, dia termasuk, dia panggil termasuk amrun i'tibari, benda yang tak nampak tetapi menjadi tanggungan, menjadi tanggungjawab pembeli untuk membayar hutan. Maka hutan itu, dia hutan price itu tak nampak price, tapi menjadi tanggungan dia, tanggungjawab dia untuk bayar. Dinamakan ain juga. Nama jual beli, nama harta juga. Tukar harta dengan harta. Cuma harta tu hutan, secara hutan. Itu dia panggil bentuk harta ini, bentuk ain ini, bukan bentuk harta ni, ain ni benda lah. Benda ini ada kala benda itu jelas, transparent, diri harta nampak, dan ada kalanya diri harta tak nampak. Kenapa? Kerana hutan. Tu dia panggil apa nama ni, bai'un dain. Baik, dia ada dua ciri, tapi kita jelas lain kali lah. Dia ada dua lagi ni. Nak bai'un dain ni ciri dia, ataupun dia panggil nak nama hutam ini. Dia tetap dinamakan ain. Hutam ni, baik jual beli hutam ni bukan berhutan. Jual beli hutan ni tetap dinamakan ain, dinamakan diri juga, diri benda juga, walaupun tak nampak. Kenapa? Kerana dia boleh milik dan dia mungkin untuk ditasarruf. Baik, pendetilah akan datang. Settle dua. Dan manfaat yang terakhir lewat dah. Berapa dah? Belum. Berapa lama dah? Sejam 9 minit. Oh, sejam lebih dah. Sejam lebih. Okey, settle. Ataupun jual beli manfaat. Jual beli manfaat dan sambung lain dah. Dah sejam lebih dah. Kita target 1 jam je kuliah kita. Baik. Ada yang kelima, manfaat.
Ni besok settle dah hari ni. Kita akan sambung besok sebelum masuk rukun jual beli besok. Besok insya-Allah kita akan masuk rukun jual beli, dan sebelum masuk rukun jual beli kita akan sebut sedikit konklusi akhir item yang terakhir dalam tajuk makna jual beli secara huraian makna jual beli secara detail. Kita dah hurai akad, kita dah hurai apa ni pertukaran milik, kita dah hurai harta, apa ciri-ciri yang diklasifikasikan dalam harta. Ada 3 ciri asal, dan yang dikatakan ain, perpindahan milik benda. Yang dikatakan benda itu ada dalam 2 bentuk. Ada benda yang muayyan, yang jelas, yang tertentu diri benda, yang nampak, dan ada yang ain, dipanggil dain, ataupun dipanggil bai'ud dain, jual beli hutang. Dan ada juga dinamakan jual beli juga, kita akan sambung besok, iaitu jual beli manfaat. Apa makna manfaat dan apa ciri yang dinamakan manfaat, supaya kita boleh bezakan di antara manfaat dengan bukan benda manfaat. Nak jual beli manfaat, apa dia jual beli manfaat? Sewa. Kena tahu apa benda yang boleh diakad sewa, dan ada benda yang tidak boleh diakad sewa kerana dia tidak termasuk di dalam manfaat. InsyaAllah besok. Jadi kesimpulan hari ini, akad kita kena ada dalam minda kita apabila kita kata apa makna jual beli menurut syariat. Jual beli menurut syariat ini secara detail meliputi 5 rukun ataupun 6 rukun, iaitu akad pertukaran milik harta antara penjual dan pembeli yang berasaskan persetujuan lafaz ijab dan qabul, yufidu milka ainin, bertujuan untuk pertukaran milik diri benda ataupun pertukaran milik manfaat secara berkekalan. Baik, makna itu dia lahirnya 5 rukun jual beli. Apabila lengkap makna meliputi 5 rukun jual beli, maka itulah dinamakan hakikat jual beli. Mana 5 rukun jual beli? Pertamanya penjual, yang keduanya pembeli, yang ketiganya apa yang ketiga? Yang ketiganya barang, yang keempatnya price, harga, dan yang kelimanya sirah, yang ijab dan qabul. Kelima-lima rukun ataupun ke-6 rukun itu ada, kita buat semua, dan dengan syarat-syarat yang kita kena tunaikan. Yang paling penting kita nak bahas besok, kita akan masuk syarat sah rukun. Itu paling penting. Syarat sah orang yang berakad, syarat sah ma'qudun alaih, syarat sah sirah yang kita akan bahas. Ada 6 syarat sah sirah, ada 5 syarat sah ma'qudun alaih, ada 5 syarat sah aqid orang yang berakad. 5, 5, 6 itu 16 syarat kita tunai semua, barulah dinamakan jual beli di sisi syariat. Sama dengan sembahyang. Sembahyang kena implement semua rukun dan syarat-syarat rukun, baru dinamakan sembahyang. Wallahu a'lam. Insya-Allah besok sebelum tu kita akan sambung jual beli manfaat. Baik. Mana soalan semalam? Ada satu soalan. Soalan siapa semalam? Forex. Ya, ada tu. Tak ada jawab ni malam ni. Cikgu Hanisha tanya apa tu? Nanti tolong bahas bab main kutu. Apakah hukumnya dan adakah perlu akad masa terima duit? Cikgu ni suka main kutu. InsyaAllah cikgu besok kita akan jawab soalan kutu. Malam ni dah lewat dah, kita nak jawab soalan semalam. Ada satu soalan. Baik, alat muzik sekolah beli ustaz, kalau tak sah macam mana tu? Okey, alat muzik memang banyak yang berlakunya. Alat muzik ni sekolah yang beli, maka alat muzik ini antara benda yang tidak sah dijual beli, kerana dia tidak ada manfaat di sisi syarak. Tidak ada manfaat. Maka macam mana kita nak milik? Maka syarak tidak membenarkan untuk milik alat muzik. Tak boleh milik. Jadi kalau nak guna juga, jangan akad jual beli. Ambil je lah. Ambil tu heboh aja.
Jadi tak boleh nak milik. Duk rumah kita gitar pun kita tak boleh milik sebenarnya gitar tu. Bayar, maka bayar akad jual beli tidak sah. Tak sah kita ambil gitar, dan tak sah penjual tu menggunakan duit kita, kerana pertukaran tidak diluluhkan oleh syarak. Jadi kalau kita nak juga, walaupun benda tu syarak tak bagi kita milik, nak juga, maka kita kena jangan akad milik. Jangan akad milik. Tak boleh akad milik. Akad apa bersawak. Akad kuliah boleh. Baik, soalan semalam kita nak jawab. Yang ni yang cikgu, insya-Allah cikgu kita jawab besok yang cikgu, iaitu baik kutu. Ni kutu memang ramai, bukan cikgu saja, ramai sekarang ni. Kutu online, kutu mas pun ada sekarang ni. Kutu mas, banyak kutu ni. Dulu kutu duit. Sekarang ni kutu mas, sekarang ni kutu barangan-barangan dapur, kutu periuk, kutu blender. Ada kutu sekarang ni, main kutu untuk beli freezer. Dah banyak kutu, insya-Allah kutu besok. Kutu bukan kutu rambut tu. Main kutu. Baik, kita nak jawab soalan semalam. Soalan semalam ditanya berkaitan dengan apa dia soalan semalam yang ditanya tu? Nakluliat. Nakluliat ni contoh semalam ada soalan yang sahabat kita tanya, Syed Zulfadli tanya berkaitan dengan nakluliat. Contoh macam mana? Boleh tak dia kata bagi contoh akad lafaz ijab qabul nakluliat. Contohnya macam mana kita nak beli baju. Banyak kita hari ni beli baju yang najis. Kalau baju tak najis tak apalah. Kalau baju tu baju walaupun baju organik tetapi campuran najis. Baju tai ayan ke, baju tai lembu ke, baju tai apa ke, ada najis. Dan apabila najis maka tak sah dia akad jual beli. Maka barang najis tidak boleh dia akad jual beli. Kerana najis dia tidak harta. Maka kita nak juga kena nakluliat. Maka nakluliat ni ingat, ni antara benda yang kena faham. Ni penting. Nasib baik ada soalan. Saya dulu pun mengaji lama. Duk terfikir sebelum tanya Tok Guru dulu. Saya tanya Tok Guru juga nakluliat ni baru faham. Saya duk ingatnya akad nakluliat. Rupanya bukan akad nakluliat. Nakluliat tu prinsip saja. Macam akad tamlik tu prinsip. Nakluliat ni maksudnya kita tak boleh akad tamlik. Sebab tu kita di awal kuliah siri pertama kita settlekan dulu prinsip asas akad dalam muamalat mazhab Imam Syafi'i. Jadi kita kena settle prinsip, kita kena settle tu dulu baru kita faham. Jadi nakluliat ni dia prinsip dia. Kita tak boleh guna akad tamlik tapi kita kena akad nakluliat. Maka nakluliat ini apa akad yang kita nak guna? Nakluliat ni dia prinsip saja. Maka kita akad heboh. Tapi ingat, dia panggil heboh di atas makna nakluliat, bukan makna hakiki heboh. Kalau heboh hakiki dia panggil pindah milik. Pindah milik, tak boleh nak pindah milik. Kerana najis ni tak boleh pindah milik. Tak boleh heboh najis. Tak sah heboh najis. Kerana dia tidak ada manfaat. Maka kita nak najis ni, maka kita pindah kuasa mengurus. Duit tu, nak bagi duit itu atas nama apa? Kita bagi duit. Bagi ni pindah kuasa mengurus saja. Mana lafaz dia? Kita kena guna lafaz heboh. Heboh nakluliat dia panggil. Dengan makna nakluliat. Contoh macam mana? Ini saya heboh lah duit ni RM5. Dengan sebab apa? Dengan sebab nak ambil baju. Dipanggil heboh nakluliat dengan sebab nak ambil baju. Maka dia terima heboh kita. Apabila dia terima heboh kita, sah untuk dia guna duit kita kerana kita heboh, bukan kita beli. Dan baju tu pula dia bagi kepada kita. Itu dia panggil pindah kuasa. Dia pindah kuasa kepada kita baju, dia serah kepada kita baju, dan kita serah duit kepada dia. Dan duit ni bukan muqabalah, bukan imbal, bukan muawadah, bukan pertukaran milik, bukan. Duit ni sebagai nakluliat, pindah saja. Najis tu nak datang kepada kita, nak pindah kepada kita, dan kita ni heboh kepada dia duit. Sebab apa kita heboh kepada dia atas makna nakluliat? Kerana untuk mengesahkan dia memiliki duit kita. Kita heboh. Wallahu a'lam. Baik, soalan lain kita jawab esok insya-Allah.
Kalau ada soalan-soalan lain kita akan jawab besok. Kutu kita jawab besok. Dan soalan-soalan lain yang kita tertinggal kita akan cek balik esok. Baik. Okey, settle tak ada salam. Baik, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.